Tahun ini, hari mengundi Presiden di Amerika Syarikat dijalankan walaupun masih dalam pandemik. Jumlah undian electoral vote menunjukkan Parti Demokrat yang diwakili oleh Joe Biden berjaya mengalahkan Parti Republican diwakili Donald Trump. Percaturan sebenar diputuskan oleh beberapa negeri yang dikenali sebagai battleground states atau swing states, yang menjadi kunci kepada kemenangan calon presiden di bawah satu sistem kompleks iaitu dikenali sebagai Electoral College. Jadi, video kali ini kami akan berkongsi dengan anda bagaimana Presiden Amerika Syarikat dipilih. Teruskan menonton. Kemenangan Joe Biden. Joe Biden yang berumur 77 tahun dari Parti Demokrat telah diumumkan pemenang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat ke-46 setelah akhirnya menang dalam electoral vote di negeri penting iaitu battleground states, iaitu Pennsylvania, dan terus melonjakkan jumlah electoral vote calon Parti Demokrat ini melebihi 270 jumlah majoriti, seterusnya memusnahkan harapan Donald Trump untuk proses pengundian semula. Biden menjadi presiden yang baru setelah 4 hari pengundian ditutup yang juga merupakan pilihan raya yang penuh debaran. Biden juga menang di negeri-negeri penentu battleground state yang lain seperti Arizona, Georgia dan Nevada. Beliau telah berkhidmat hampir 4 dekad di Senat Amerika Syarikat dan 8 tahun sebagai Vice President di bawah Barack Obama. Pasangan politik beliau bagi menggalas tugas naib Presiden Amerika Syarikat adalah Kamala Harris, yang bakal mencatat sejarah sebagai wanita Afrika Amerika pertama dan juga keturunan India pertama bagi tugas ini. Pelan rangsangan Biden. Walaupun diumumkan pemenang, penggal akan bermula secara rasmi selepas beliau dilantik pada 20 Januari depan, tetapi beliau sudah mula merancang pelbagai pelan dan polisi. Ini termasuklah visi beliau untuk memberikan lebih banyak bantuan disebabkan pandemik coronavirus. Biden menyatakan bahawa beliau sudah memasukkan pelan bagi mengawal pandemik ini dan untuk memulihkan ekonomi negara. Pelan awal beliau yang disebut CARES Act akan memberi sejumlah bayaran rangsangan kepada rakyat Amerika yang layak dan menambahkan kemudahan untuk penganggur serta cara lain yang akan digunakan bagi memberi bantuan kewangan. Dalam Twitter beliau, Biden menyatakan bahawa beliau berterima kasih kerana memilih beliau untuk memimpin negara. Walaupun perjalanan di hadapan sukar, beliau akan menjadi presiden kepada seluruh rakyat Amerika sama ada mengundi beliau ataupun tidak. Bagaimana calon presiden dipilih? Setiap 4 tahun, calon-calon yang ingin merebut jawatan Presiden Amerika Syarikat akan bertanding di dalam siri pertandingan yang diadakan di setiap negeri untuk menang sebagai calon parti. Proses politik ini ialah sangat kompleks dan termahal di dunia. Calon-calon akan melalui siri pertandingan di peringkat negeri sama ada primaries atau caucuses yang berdasarkan jumlah undi dari pengundi setempat. Beberapa perwakilan akan dipilih untuk hadir ke konvensyen kebangsaan parti masing-masing. Konvensyen kebangsaan. Parti Republican dan Demokrat ini masing-masing akan mengadakan konvensyen kebangsaan sebagai satu platform untuk melaksanakan polisi-polisi parti dan menamakan calon presiden dan naib presiden yang akan mewakili parti. Konvensyen seperti ini dapat memberi peluang setiap parti untuk mempromosikan calon dan menerangkan tentang kelainan calon dari pesaing. Konvensyen pencalonan ini selalunya disiarkan secara besar-besaran di media atau televisyen dan bermulalah sesi kempen kebangsaan bagi jawatan presiden. Kongres Amerika Syarikat. Sistem di Amerika ini mungkin kelihatan sangat complicated, akan tetapi ianya akan memastikan semua suara pengundi dari pelbagai peringkat didengari. Selain mengundi untuk jawatan Presiden Amerika Syarikat dalam pilihan raya, negara ini juga mengundi untuk memilih senator dan juga ahli Dewan Perwakilan atau House of Representatives. Kongres Amerika Syarikat adalah terkandung dalam Perlembagaan Amerika Syarikat yang bertanggungjawab untuk membuat undang-undang negara dan terdiri daripada 2 badan, iaitu Dewan Perwakilan dan Senat. Senator dipilih setiap 6 tahun, manakala ahli Dewan Perwakilan setiap 2 tahun. Di dalam Senat, setiap negeri tanpa mengira saiz negeri tersebut mempunyai 2 senator, manakala ahli Dewan Perwakilan ditentukan berdasarkan saiz populasi setiap negeri. Disebabkan Kongres ditugaskan untuk mewakili setiap negeri, ahli-ahlinya akan berkhidmat untuk kepentingan masyarakat setempat di negeri dan daerah masing-masing. Parti Republikan dan Demokrat. Pada hari ini, Parti Republikan dan Demokrat menguasai dunia politik di Amerika Syarikat, di mana kedua-dua parti ini mewarisi parti terdahulu sejak abad ke-18 dan ke-19. Ahli-ahli dari 2 buah parti politik yang besar ini menguasai pemilihan presiden, kongres, badan kerajaan dan badan perundangan. Setiap presiden Amerika terdahulu adalah sama ada dari Republikan atau Demokrat. Sangat jarang juga bagi mana-mana negeri di Amerika Syarikat memilih gubernur atau ketua negeri bukan dari 2 parti ini. Sejak beberapa dekad lepas, semakin ramai pengundi Amerika yang mengelarkan diri mereka sebagai bebas atau tidak terikat dengan mana-mana parti. Akan tetapi, undian tentang pendapat rakyat mendapati pengundi bebas ini cenderung kepada salah satu parti, Parti Republikan atau Demokrat.
Terdapat juga jumlah pengundi yang menyokong parti-parti kecil yang lain. Semua rakyat berumur 18 tahun ke atas adalah layak untuk mengundi untuk kawasan, negeri dan pilihan raya presiden. Pilihan raya pemilihan Presiden Amerika Syarikat. Pilihan raya untuk pemilihan Presiden Amerika Syarikat berlangsung setiap 4 tahun pada hari Selasa pertama bulan November. Pada tahun ini, pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang ke-59 diadakan pada 3 November 2020. Rakyat Amerika membuang undi di pusat pengundian untuk memilih presiden. Akan tetapi, jumlah undian rakyat yang juga dikelar popular vote ini tidak akan menentukan siapa pemenang jawatan presiden. Ini kerana pilihan raya pemilihan Presiden Amerika Syarikat menggunakan sistem Electoral College. Oleh itu, untuk menang, calon presiden mesti mendapatkan majoriti dalam undian Electoral College. Bagaimana sistem Electoral College berfungsi? Jumlah elektor dari setiap negeri di Amerika Syarikat adalah bergantung kepada jumlah populasi kawasan tersebut. Setiap negeri diwakili oleh elektor yang jumlahnya bersamaan dengan ahli Kongres negeri, terdiri daripada Dewan Perwakilan dan 2 senator. Keseluruhannya, terdapat seramai 100 orang senator dan 435 Dewan Perwakilan. Negeri California mempunyai paling ramai elektor iaitu seramai 55 orang. Jumlah elektor ialah seramai 538 orang dan setiap seorang mewakili satu undi electoral vote dan calon presiden perlu mendapatkan majoriti 270 undi untuk menang sebagai presiden. Secara kebiasaannya, sebuah negeri akan memberikan semua undi electoral vote berdasarkan undian yang dibuat pengundi. Adakah elektor perlu mengundi mewakili calon yang telah menang? Dalam negeri tertentu, elektor ini boleh memilih sesiapa sahaja yang disukainya walaupun pengundi telah membuat pilihan. Akan tetapi secara praktikalnya, elektor akan memilih calon presiden yang telah mendapat undian terbanyak untuk negeri tersebut. Jika elektor bertindak membelakangkan undian pengundi untuk calon presiden, mereka akan dikatakan tidak amanah. Disebabkan pandemik coronavirus yang melanda, sejumlah besar pengundi iaitu 68% berbanding 34% pada tahun 2016 telah mengundi secara pos lebih awal. Proses pengiraan undi adalah lambat kerana tanda tangan pengundi dan saksi perlu diperiksa dan juga alamat pengundi. Tiada pengiraan awal dilakukan bagi negeri-negeri penting pada tahun ini kerana pihak Republikan tidak membenarkan undang-undang kecemasan diluluskan bagi membenarkan masa tambahan untuk mengira undi. Ini menyebabkan kesesakan dan kelewatan di negeri-negeri besar di mana mereka terpaksa mengira sehingga 350,000 undi pos pada tahun ini berbanding hanya 6,000 undi pos pada tahun 2016. Kesimpulannya, pilihan raya 2020 ini bakal membuktikan perkara yang amat penting bagi pengundi Amerika Syarikat iaitu prestasi saham-saham syarikat dan ekonomi. Ekonomi Amerika Syarikat bergelut dengan kemelesetan yang belum pernah terjadi di mana meruntuhkan banyak lapisan ekonomi di negara ini. Namun, pastinya, dunia ingin melihat sesuatu yang lebih baik dalam pentadbiran Biden selepas berakhirnya era Donald Trump yang mempunyai pelbagai persepsi negatif. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.